Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Iman Salihin. Muhammad Razi. Puan Farhan. Baiklah, soalan pertama. Yang mana lebih baik? Pemimpin Islam yang zalim ataupun pemimpin non-Muslim yang baik? Soalan tu rasanya kita selalu dengar juga kan. Okey. Sebenarnya kalau kita ikut asas pada apa-apa, kita mesti pilih orang Islam. Tapi kalau kita nak cuba gunakannya untuk zaman sekarang, agak payah. Asal anak-anak pun dah nampak contoh bagaimana orang Muslim tu sendiri kalau dekat negara kita, macam mana perlakuan dia sebagai seorang pemimpin kalau dia tidak dipandu oleh iman, kan? Lepas tu akhlak tu tak menggambarkan kedudukan dia sebagai seorang Muslim. Jadi kita dapat tengoklah kekejaman yang dilakukan tu kan, kezaliman yang dilakukan. Mungkin kalau di Malaysia dia bukan zalim macam kita nampak Fir'aun tu kan. Kezaliman tu boleh nampak dalam banyak bentuk sebenarnya. So, mungkin salah satu yang kita selalu nampak, yang selalu digembar-gemburkan, rasuah. Bila kita tengok pada maslahah kepada masyarakat, maslahah kepada kita, sebenarnya kita sebagai seorang yang dah diberi ilmu, seorang yang Allah bagi akal fikiran, kita sendiri yang kena buat keputusan. Dalam Islam tu sendiri memang ada banyak ayat Quran yang mengatakan janganlah pilih pemimpin yang bukan Islam. Ada satu surah Al-Maidah, tak ingat ayat berapa. Dia kata janganlah kamu mengambil orang Yahudi atau Nasrani sebagai pemimpin kamu, kerana mereka akan orang kata macam backfire lah kan. Dia akan menyusahkan kita balik kan. Tapi kalau kita buka fatwa mufti wilayah yang dulu, dia ada dekat website sebenarnya. Anak-anak boleh tengok sendirilah. Sebenarnya dia akan cakap harus untuk kita memilih pemimpin non-Muslim yang baik. Tetapi dia ada syarat dia lah. Apakah kriteria yang perlu ada oleh seorang pemimpin? Dan kenapa kriteria itu perlu ada kat seorang pemimpin? Okey. Sebenarnya kriteria tu banyak kan. Kalau kita kata sifat-sifat baik, semua senarai-senarai sifat baik itulah mesti ada pada pemimpin tu. First, kalau cikgu memang orang tu beriman lah. Macam mana nak tahu dia beriman? Actually secara luaran yang kita tengok lah kan. Maksudnya solat tak tinggal, puasa tak tinggal. Kalau kita tengok pemimpin kita sekarang, orang tak tanya benda macam tu kan. Yang beriman, yang kedua berakhlak mulia. Lepas tu kompeten. Maksud dia cekap. Lepas tu dia layak, dia bijak. Lepas tu dia boleh menjalankan tugas dia dengan sempurna. Tu kita kata kompeten. Lepas tu berintegriti. Kalau berintegriti maksudnya jujur, tulus. So dia buat kerja tu ni memang tak ambil jalan mudah. Buat kerja bersungguh-sungguh lah kan. Dia tak curi tulang. Kalau dalam kepimpinan dia kena ada keberanian. Sebab kalau tak berani, banyak benda tak berapa boleh buat. Dia tak jalan. Kadang-kadang even dia nak tegur orang bawahan dia ke kan, ataupun nak tegur even orang atasan dia, kalau dia tak berani, tak jalan. Organisasi tu dia tak jalan satu-satu benda tu. Terus ke soalan seterusnya. Apakah kesan pemimpin yang tidak memahami visi dan misi yang jelas? Kalau dalam satu-satu organisasi tu, visi dan misi tu penting kan untuk menentukan hala tuju nak pergi mana. Kalau tak faham visi dan misi, tak tahu hala tuju, macam mana nak pimpin satu-satu organisasi tu pergi ke mana kan. Kalau kita tak faham visi misi, kita pun tak tahu macam mana nak susun orang bawahan. Ataupun kalau dia buat salah, maknanya dia buat benda-benda yang tak penting. Dia tak tahu yang nak prioritize yang mana kan. Kalau dia tak tahu visi dan misi, dia pun tak boleh buat muhasabah. Dia tak tahu nak evaluate kan. Tak ada visi misi ni, payahlah untuk mencapai kecemerlangan untuk satu-satu organisasi. Apakah pendapat cikgu dan cabaran atau halangan yang terbesar jadi seorang pemimpin? Cabaran terbesar kalau orang tak dengar cakap kita. Tapi kita kena faham lah juga. Kadang-kadang mungkin kesalahan tu terletak pada kita. Cara kita cakap orang tak faham. Antara cabaran yang kita kena ambil ialah untuk bagi orang bawahan kita faham, orang atasan kita pun faham. So baru ada sinergi Islam. Lepas tu satu lagi,
kadang-kadang kalau dalam satu organisasi ni, bila ada banyak bakat, nak kumpulkan bakat-bakat yang terpancar-pancar ni, so kita boleh maximiskan untuk dapatkan yang terbaik. Puan Farah, apabila kita menyebut pemimpin, beri kita perkataan yang terlintas. Pemimpin orang mesti cakap Nabi Muhammad SAW, kan? Actually the best contoh lah kan. Contoh. Satu lagi kalau kita cakap pemimpin, tanggungjawab. Satu lagi amanah.